السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب
fatafajjara al-anhara khilalaha tafjira. Dan kata mereka itu, yakni kafir-kafir Quraisy di awal Islam, ketika Nabi SAW menjalankan kerja dakwah untuk mengajak orang-orang Arab supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menjadikan batu-batu yang mereka puja itu sebagai Tuhan. Allah mengutuskan Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah, Arab yang jahil. Bukan jahil, mereka tak pandai membina pembangunan, kemajuan. Orang Arab pada ketika itu, mereka maju yang sesuai dengan zaman mereka. Bahkan orang Arab Mekah itu lebih maju daripada bangsa-bangsa lain. Tapi kenapa mereka dipanggil jahiliyah? Yang bodoh, yang jahil. Karena mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tak sembah Allah, ambil batu dan kayu sebagai Tuhan, puja tok nenek. Mereka dipanggil jahiliyah. Samalah zaman kita sekarang. Walaupun zaman kita dipanggil zaman moden, ramai orang cerdik pandai, mampu membina berbagai industri, tamadun, kemajuan, tapi tetap dipanggil jahiliyah apabila hidup di atas muka bumi ini. Walaupun dipanggil negara moden, mereka masih jahiliyah jikalau mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arab jahiliyah di zaman Nabi dahulu, Allah Taala bangkit Nabi SAW bukan nak ajar mereka semata-mata bertani, bercucuk tanam, kerana mereka lebih pandai bercucuk tanam. Bukan ajar mereka bagaimana nak ternak lembu kambing. Orang Arab dah pandai ternak lembu kambing, pandai ternak unta. Nak ajar mereka bagaimana akidah yang betul dan yang benar. Tentulah bila nak ajar orang kepada jalan kebenaran, ada cobaan dan dugaan dia. Lebih-lebih lagi apabila pembesar-pembesar negeri itu tidak menerima. Mereka menggunakan kekuasaan untuk menyekat kemarahan Islam. Lebih-lebih lagi ketika di awal Islam masih lagi tidak kuat, pengaruh lagi tak ramai. Yang mengikut Islam di kalangan orang-orang yang lemah-lemah, mereka melakukan penghinaan dengan ejek cerca. Bahkan mereka melakukan kekerasan. Ada sahabat-sahabat yang dibunuh dengan begitu kejam. Ada yang disiksa, diletak batu di atas dada macam Sayyidina Bilal, ditembak dengan besi panah macam Khabbab, dipanggang di api macam Ammar dan keluarga Ammar. Macam-macam dilalui oleh para sahabat dan Nabi SAW ketika awal Islam. Nah itu. Baik. Dan kata mereka itu, bagi Nabi Muhammad, tiada kami beriman bagi engkau. Jelas jawab, lan nu'mina laka, kami tak beriman pada engkau. Kalau nak beriman pun dengan syarat. Dia bagi syarat pada Nabi kalau nak bagi mereka beriman. Kata engkau Rasul, hingga engkau keluar bagi kami daripada bumi Mekah ini mata air. Hingga kami keluar, hingga engkau keluarkan kepada kami di bumi Mekah ini mata air. Dan Muhammad keluar mata air, atau ada bagi engkau itu kebun. Keluarkan mata air. Nak minta supaya Mekah ni keluar mata air. Mata air ni sikit-sikit orang panggil mata air. Bila mata air bercampur jadi sungai. Jadi mereka minta sungai. Seperti mana negara-negara lain di tengah-tengah bandaraya mereka ada sungai.
Mesir ada sungai Nil je. Iraq ada sungai apa? Dajlah. Banyak negara-negara ni ada sungai yang mengalir derah di tengah-tengah bandar mereka, di tengah-tengah negeri negara mereka. Lalu mereka minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kami tak beriman pada engkau kecuali engkau mampu keluar di Mekah ini, di negeri Mekah ini mata air yang mengalir air di tengah-tengah Mekah ini, baru kami nak beriman. Itu. Atau ada bagi engkau itu kebun, atau ada bagi engkau itu kebun daripada pokok tamar, pokok inap. Ini inap di mana anggur. Maka engkau jalankan segala sungai air di celah-celah akan di celah-celahnya akan sebagai mengalir. Ataupun Muhammad, kamu buat kebun tamar, kebun anggur, kebun pula kamu alirkan air di celah-celah dia. Alirkan air di celah-celah dia. Kami tidak macam tu. Kerana negeri Mekah ini negeri yang kering kontan. Wadin ghairi zizra'in, satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Sampai ke hari ini pun negeri Mekah ni kering. Dulu lagi-lagilah kering. Jadi dia minta pada Nabi dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bumi Mekah itu keluar mata air sehingga mengalir air, dan air pula boleh pecah-pecah bak tali air. Macam parit ban kita sini, alir ke kebun-kebun tamar, alir ke kebun-kebun anggur, alir ke kebun-kebun gandum mereka. Seperti mana negara-negara lain yang ada sungai yang mengalir sedia. Itu. Dia minta pada Nabi supaya buat begitu. Baik. Autus qitas samaa kama za'amta alaina kisafai. Atau engkau gugurkan dari langit seperti barang yang engkau dakwa atas kami itu seketul. Pertama dia minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sungai di tengah-tengah Mekah keluar mata air, dan air itu mengalir di celah kebun-kebun anggur, celah kebun-kebun tamar. Nak tengok seperti mana negara yang subur, yang ada air yang banyak. Mereka minta pada Nabi begitu dengan syarat mereka nak beriman. Boleh tak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya boleh. Tapi macam sebut selalu, kalaulah sekiranya nak tunggu tengok mata kepala baru nak beriman. Sedangkan beriman ni wa yu'minuna bi ghaib, beriman dengan benda gaib. Dan bahkan apa yang mereka minta itu bukan daripada hati yang tulus, bukan hati yang ikhlas. Mereka minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan tujuan ejek-ejek, nak perendah-rendahkan, nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jikalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat Nabi minta sekalipun berlaku sungguh Mekah itu air mengalir, mata air memancut keluar, dan sungai mengalir di celah-celah kebun-kebun mereka, mereka tetap tidak beriman. Kerana hati mereka itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Degil. Bahkan mukjizat ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak banyak orang kafir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk mukjizat. Mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang beriman supaya bertambah keimanan. Bertambah keimanan. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah di atas mimbar yang baru. Tiba-tiba mimbar yang lama yang dibuat daripada batang kurma kering menangis, teriak di masjid. Ramai orang dalam masjid itu semua dengar suara tangisan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dengan batang kurma kering itu. Kerana batang kurma kering itu sedih. Setiap minggu Nabi berkhutbah, setiap kali Nabi berkhutbah di atas dia. Tiba-tiba hari ini ada mimbar baru, lalu Nabi naik di atas mimbar baru, tak naik dah di atas batang kurma itu. Sehingga Nabi bercakap dengan batang kurma kering itu. Sehingga batang kurma kering itu berhenti menangis. Siapa yang tengok? Orang-orang yang beriman, yang sudah beriman.
maka bertambah kuat keimanan mereka. Begitu juga ketika Nabi SAW merendam tangan dia dalam air, dalam besen, dalam timba, dan jari-jari Nabi yang mulia keluar air sehingga boleh diminum oleh bala tentera yang ramai. Siapa dia? Bala tentera Islam dilihat oleh orang Islam. Mukjizat yang Nabi SAW tunjukkan ini menguatkan keimanan orang yang telah beriman. Orang kafir pernah mereka minta Nabi supaya Nabi belah bulan dengan tangannya. Nabi buat sehingga bulan terbelah dengan tangan. Sehingga bulan terbelah dengan mukjizat Nabi tunjuk dengan tangan dia sahaja. Orang kafir terus tak beriman juga. Bahkan dia kata Nabi ni ahli sihir. Nah itu. Jadi beriman. Bahkan mereka pernah minta Nabi SAW supaya bukit Safa itu bertukar menjadi emas. Baru mereka nak beriman. Boleh tak Nabi guna mukjizat bukit Safa bertukar menjadi emas dengan mukjizat Nabi? Boleh. Nabi buat tak? Tak. Kerana kalau bukit Safa bertukar menjadi emas pun mereka tetap tidak beriman. Kerana dalam hati mereka mereka minta itu bukan dengan ikhlas. Mereka minta dengan tujuan Nabi SAW tak boleh buat. Dan tujuan mereka nak mengejek-ngejek Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW boleh buat dengan mukjizat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Baik. Jadi mereka minta Mekah supaya dialirkan sungai, ditumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan. Nabi buat tak? Nabi guna ada mukjizat tak? Kerana kalau nak layan minta benda yang pelik-pelik ini, dan baru mereka nak beriman, beriman mereka tidak ikhlas. Tujuan mereka minta juga nak mengejek-ngejek Nabi SAW. Bahkan tuan-tuan sekalian, apa yang mereka minta itu berlaku pada hari ini. Segala teknologi dan kemajuan itu dengan akal yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Kadang-kadang dengan akal yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, manusia mampu mencipta benda yang canggih-canggih dan hebat-hebat. Bahkan di Mekah lah ni pun bila kita pergi, banyak tumbuh-tumbuhan yang subur. Pokok-pokok tumbuh dengan begitu subur. Parit-parit yang dialirkan, air-air terjun yang terjun. Bahkan air-air di hotel yang guna begitu banyak untuk manusia, tak pernah tak ada. Bayangkan hotel yang begitu banyak, manusia berkumpul, berjuta-juta manusia setiap hari, nak makan, nak minum, nak basuh, nak mandi, segalanya lebih pada air sungai. Dulu kita pergi, kita rasa air payah. Sekarang kita rasa air di Mekah macam air di rumah kita. Bukalah, kita tengoklah satu hotel yang besar, Zam-Zam Tower tu, berapa ribu bilik dia ada, berapa punya banyak air orang guna. Semua ada. Dan tak pernah pun putus bekalan air. Lebih pada sungai lagi. Kalau kita tengok air yang buang, air kumbahan yang buang tu, air mandi yang buang tu mengalir macam sungai. Dulu orang kafir Quraisy minta supaya mereka mewah dengan air, supaya tumbuh-tumbuhan tumbuh subur di bumi Mekah. Apa mereka minta? Walaupun pada ketika itu Nabi SAW tak guna dengan mukjizat dia, hari ini berlaku. Di Mekah air yang begitu banyak, sehingga mampu support seluruh penduduk Mekah. Dan bahkan orang yang datang mengerjakan haji dan umrah, tak pernah pun kita masuk dalam bilik air tak ada. Bahkan kita sini pula ada berlaku air tak ada. Negeri yang kering kotak penuh dengan air dan mampu support seluruh manusia yang berjuta-juta setiap hari. Apa dia? Manusia menggunakan apa? Menggunakan mukjizat? Tak, menggunakan akal yang Allah Ta'ala bagi. Menggunakan akal yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Itu cerita dia. Sebab tu akal yang ada pada manusia, manusia boleh mencipta kemajuan. Binatang yang tak ada akal, dia tak boleh maju. Tetapi bukan makna dia bodoh. Binatang yang tak ada akal ni bukan dia bodoh, dia tak boleh maju saja.
Lebah. Adakah kita nak kata lebah tu bodoh? Sehingga lebah boleh menyedut madu-madu yang terbaik sehingga manusia tak mampu buat. Burung tempur buat sarang. Ada orang panggil burung ciak raya buat sarang. Sehingga manusia tak mampu. Macam mana dia boleh buat sarang dianyam dengan begitu halus? Sehingga manusia kerja kait pula sarang dia jual. Tengok burung-burung dan segala makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ni, mereka pandai. Bahkan kepandaian mereka manusia tak boleh tiru. Macam lebah dan lain-lain tadi. Tapi lebah dulu dengan lebah sekarang, lebah lagi akan datang, sama saja. Tempur dulu-dulu, tempur sekarang, tempur lagi akan datang, sarang dia sama saja. Dia tak boleh ubah dah. Walaupun mari zaman mana pun, kok dia nak buat rumah batu pula ke? Kok lebah tak mau lagi sedut dengan paruh dia? Lebah nak guna apa dia, mesin ke, enjin ke, teknologi apa ke, tak boleh. Dia macam tu saja. Kenapa? Dia tidak ada akal. Bukan dia bodoh, dia tak boleh maju. Sama saja. Kita manusia yang ada akal. Bila kata manusia yang ada akal, manusia boleh maju, manusia boleh membina tamadun, manusia boleh membina teknologi. Kalaulah orang Arab pada ketika itu berfikir, kalau kamu nak maju, guna akal kamu. Nak bangunkan Mekah, guna akal kamu. Bukan sekadar pergi minta benda ya bukan. Dan tugas Nabi SAW bukan semata-mata nak layan benda-benda begini. Serahlah kepada akal dan kecerdikan sendiri untuk membangunkan kota Mekah. Nak alih air ke, nak buat air hujan ke, nak buat air pancuk ke, nak buat apa buat macam hari ni. Dia mampu support. Di Kuala Lumpur selalu putus air. Di Selangor selalu putus air. Hujan berlambak tak berhenti sampai banjir-banjir. Jawapannya penduduk mereka ramai. Tapi di Mekah lagi ramai. Berjuta-juta sentiasa. Air tak putus-putus. Dengan sebab apa? Dengan sebab akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Manusia pandailah nak bina. Nak tapih air laut menjadi tawar ke, nak buat empangan tarik daripada mana-mana buat main ke, akhirnya berlaku. Bukan sekadar sedut daripada bumi saja air, bahkan sedut minyak. Sehingga negeri Mekah, Saudi, negara yang terbesar pengeluar minyak di dunia. Nah itu. Apa dia? Akal yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Jadi manusia tak mau main akal langsung. Sehingga semua sekali nak minta benda ajaib berlaku depan mata mereka. Kalau lagu tu manusia tak payah guna akal lah. Nah ini. Bayangkan kalau Nabi layan semua manusia, akhir zaman ni macam mana nak guna akal, nak bina tamadun, nak bina kemajuan. Nah, baik, sebab tu Nabi tak layan permintaan-permintaan yang mereka minta ini, walaupun Nabi boleh dengan mukjizat Nabi SAW. Itu benda yang boleh kita buatlah dengan akal. Walaupun orang nampak macam mustahil. Macam hari ni lah, telefon. Kita kalau dulu macam mustahil, boleh bawa handphone, tak ada wire, boleh bercakap, boleh tulis, boleh hantar gambar sana sini. Bahkan hari ni dengan jelas sekali boleh tengok orang panggil muka bercakap di luar negara macam duduk depan mata je. Ini mukjizat. Ini sihir. Ini karamah dah. Ini dengan akal yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Dan manusia rajin berikhtiar. Manusia rajin berikhtiar, maka berjaya lah dengan akal. Nah itu cerita dia. Faham? Akal yang Allah Ta'ala anugerahkan pada manusia. Nah itu. Baik. Au tasqutus samaa kama za'amta alaina kisafa. Atau engkau gugurkan langit seperti barang yang engkau dakwa atas kami itu. Hai Muhammad, kamu kata nanti langit ni akan gugur sekeping-sekeping. Allah sebut iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal ansharu uttilat. Allah tersebut itu. Fa iza ja'ati sakha. Ini tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat, langit akan gugur, jatuh sekeping-sekeping. Bila Nabi sebut begitu, mereka ejek-ejek pula pada Nabi. Muhammad,
kami tak mau beriman pada kamu kecuali kami tengok langit ni gugur jatuh sekeping-sekeping. Nak tengok pula macam tu. Yang panggil bukan nak beriman dah. Jenis hati perut tak elok. Dalam hati perut tu dah tak elok dah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu Nabi tak layan. Nah itu. Bahkan kalau turun runtuh langit sekeping-sekeping, jatuh sekeping-sekeping, mereka pun tak mau. Tapi tujuannya nak suruh Nabi buat, biar Nabi tak boleh, mereka nak ejek Nabi. Ini bukan mudah. Kerja dakwah ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena berbanyak berselawat pada Nabi. Jangan lupa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi cerca, menghadapi berbagai-bagai qarinah kaum pada ketika itu, nescaya Islam tak sampai pada kita pada hari ini. Nah, dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam berkembang sampai ke negara kita yang hujung ni, bahkan seluruh dunia. Itu. Baik. Au ta'tiya billah wal malaikati qabila, atau engkau bawa datang dengan Allah dan malaikat berhadapan, boleh kami lihat. Lagi sakan bawa Allah depan kami, bawa malaikat depan kami, kami nak tengok, kami nak tengok. Sampai tara tu minta Allah, kalau kamu sebut ada Allah, ada malaikat, bawa Allah depan kami, bawa malaikat depan kami, tak depan kami, kami nak tengok. Kalau kamu tak boleh bawa begitu, kami tak beriman. Ni degilnya kaum. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam pernah minta nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta tu tak beriman, beriman Nabi Musa, Nabi Allah, cuma dia nak tengok. Sedangkan dia telah beriman sebelum ni. Kaum yang tak beriman nak minta tengok Allah, angkat bawa mai tak depan mata. Apa jadi pada Nabi Musa bila Allah Subhanahu wa taala mula tajalli zat dia, sehingga gunung-gunung yang pejar itu hancur berkecai. Pengsan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa tak minta lagi dah nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kaum kafir Quraisy minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bawa mari Allah dan malaikat nak tengok dengan mata kepala. Senangkan nak dakwah dengan kaum yang bodoh masa ketika itu. Nah, senangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berdakwah, mengajak mereka supaya menerima Islam, dan mereka cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai-bagai perkara. Nah itu. Baik. Au ta'tiya billah wal malaikati qabila, au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau ada bagi engkau itu rumah daripada emas. Ini Muhammad banyak dia peminta ni. Atau ni kalau tak boleh apa dia ni, keluarkan bumi Mekah ni mata air sehingga sungai mengalir ke celah-celah kebun-kebun tamar, kebun-kebun anggur. Kamu buat turun langit, lu runtuhkan langit sekeping-sekeping. Ataupun kalau tak boleh yang tu, bawa Allah malaikat depan mata kami, kami nak tengok. Itu. Ataupun kalau tak boleh juga, kamu buat rumah kamu daripada emas, kami nak tengok rumah kamu tu daripada emas. Inilah kepala mereka. Au tarqa fis sama, atau engkau naik pada langit. Kalau tak boleh juga, ataupun kau naik daripada langit, kami nak tengok kamu naik pada langit. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzil alaina kitaban taqra'u, dan tiada kami percaya bagi naik engkau ke langit jika engkau boleh naik pun hingga bawa turun atas kami kitab supaya kami baca akan dia. Muhammad, ataupun kamu kabak naik ke langit, kami nak tengok. Naik turun langit saja kami tak beriman lagi, tak mau beriman lagi. Kamu buat turun kitab seketul depan kami. Ada dalam tafsir yang lain menyebut kitab tu pula dialamatkan kepada kami seorang-seorang, yang ni untuk orang ni, yang ni untuk orang ni, untuk daripada Allah. Tengok kamu naik sendiri, buat turun sendiri. Petara tu degilnya kaum dulu. Itu. Baik.
Riwayat daripada Ibn Abbas, berhimpun Quraisy kemudian daripada jatuh matahari di sisi Kaabah. Kemudian daripada jatuh matahari, mereka berhimpun, mereka minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh matahari ni maghrib lah. Tuntut perkara-perkara tersebut daripada Rasulullah. Mereka berhimpun, mereka tuntut perkara itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah Taala, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula." Kata olehmu ya Muhammad, jawab, maha suci Tuhanku, akan tiada ada aku ini melainkan manusia pesuruh seperti segala rasul-rasul yang dahulu-dahulu. Kata olehmu ya Muhammad, dah ada peminta bukan-bukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, subhana rabbi hal kunta illa basharan rasula. Maha suci Tuhan aku, tiada aku ini melainkan manusia pesuruhnya. Aku ni manusia seperti kamu, cuma beza aku ni rasul yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah Taala tak izinkan, dia pun tak boleh berbuat apa-apa. Seperti mana Nabi Musa alaihi salam, dia pukul laut terbelah dua. Bukan Nabi Musa alaihi salam, Allah yang izinkan pada Nabi Musa. Kalau Allah Taala tak izin, laut tak akan terbelah. Walaupun dia Nabi, kerana Nabi juga manusia. Nabi Ibrahim alaihi salam dicampur oleh Namrud dalam api. Allah Subhanahu wa taala tak izinkan api makan bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan sebab Nabi Ibrahim dia manusia yang diutus oleh Allah menjadi rasul, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala api tak terbakar. Segala mukjizat yang berlaku pada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam ialah bukan daripada nabi semata-mata, daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, walaupun Nabi, tak jadi. Itu cerita dia. Banyak lagi lah mukjizat Nabi Isa alaihissalam, menyembuhkan orang yang sakit sopak, sakit balak, boleh jadi kulit bagi elok balik. Penyakit balak ni tak ada ubat, tapi dengan mukjizat ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lega penyakit sopak. Bahkan dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, orang mati, bila kata mati ni habis cerita. Dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, menghidupkan semula orang mati. Orang mati hidup semula. Dengan Nabi Musa, dengan mukjizat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kata apa yang Nabi nak buat, apa Nabi nak buat, dengan izin Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merendah diri menjawab, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kunta illa basyarar rasulah. Tidak aku ini kecuali seorang rasul. Apa tugas rasul? Bukan tugas rasul ni nak ubah bumi daripada kering kontang kepada ada sungai. Bukan tugas rasul semata-mata nak ubah rumah daripada batu kepada emas. Bukan tugas rasul semata-mata nak menurunkan hujan. Tugas rasul nak mengajak kat manusia daripada menyembah Tuhan yang lain supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas rasul. Adalah sikit-sikit mukjizat yang Allah Taala anugerahkan kepadanya. Kalau tugas rasul tukar bukit jadi emas, tugas rasul tukar tanah subur, tanah keringkotan jadi subur, tukar rumah batu jadi emas, itu tugas rasul. Akhirnya orang lupa tugas rasul ni. Tugas rasul ialah mengajak manusia supaya menyembah Allah, mengajak manusia menjadi hamba kepada nafsu, menjadi hamba kepada dunia, menjadi hamba kepada syaitan, menjadi hamba kepada Allah, Tuhan yang sebenar. Itu tugas rasul. Akhirnya mereka lupa tugas rasul, duk nampak kat mukjizat. Nah itu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan semua mukjizat. Karena Allah Subhanahu wa taala
Maha mengetahui. Nabi SAW, yang Allah Ta'ala anugerahkan fatanah, sifat kecerdikan yang ada pada Nabi. Akhirnya apa yang mereka minta macam sebut tadi. Kadang-kadang manusia bila guna akal yang baik dengan anugerah oleh Allah, dengan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berfikir, mengkaji, hari ini orang panggil ilmu sains dan sebagainya, manusia mampu membina sesuatu yang canggih, bahkan lebih canggih apa yang diminta oleh orang Arab dahulu. Gunalah akal untuk kemajuan. Islam tak larang, tapi jangan lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cerita dia. Baik. Macam perang lah, sehingga Nabi SAW berhadapan dengan musyrikin. Ada Nabi SAW dalam peperangan Uhud, pecah muka Nabi, patah gigi Nabi. Sayyidina Hamzah dicincang lumat. Sahabat-sahabat banyak yang syahid. Banyak. Ada yang kalah dalam peperangan, ada yang hampir kalah dalam peperangan Uhud, tewas. Peperangan, banyak peperangan yang kebanyakannya menang, dan ada juga yang hampir tewas. Tapi akhirnya Allah Ta'ala anugerahkan kemenangan. Maksudnya macam mana? Sahabat berhadapan betul-betul lah dengan musyrikin. Berhadapan betul-betul. Kalau Nabi guna mukjizat tak boleh. Sahabat-sahabat dengan mukjizat Nabi ada ilmu kebal dengan ilmu ghaib. Tak macam orang Melayu nak sangat ni. Orang Melayu ni bila nak perang, pertama nak kebal, yang kedua nak ghaib. Tak payahlah pergi puluh-puluh ribu. Tak payahlah buat persiapan dengan kuda perang, dengan pedang, dengan tombak, dengan pemanah. Tak payahlah susun strategi, barisan hadapan, barisan belakang, barisan kiri, barisan kanan, sayap kiri, sayap kanan. Tak payah susun lah. Pergi 5-6 orang sudah. Musyrikin mari berpuluh-puluh ribu. Cuma 5-6 orang ni ada ilmu ghaib. Mereka nampak musyrikin tak nampak mereka. Pergi kerak-kerak tengkok, balik tidur. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Itu cerita dia. Kena pula yang ternampak sisi tikam tak masuk pula. Ada ilmu kebal. Pasal apalah tak guna ilmu kebal? Pasal apa tak guna ilmu ghaib? Sedangkan Nabi ada mukjizat. Tuan-tuan bayangkan kalaulah Nabi menggunakan mukjizat. Semua sahabat-sahabat termasuk Nabi dalam peperangan ada ilmu kebal, ada ilmu ghaib. Perang masa tu menang. Habis zaman Nabi SAW tak ada lagi mukjizat. Orang Islam pula tak diajar cara berperang. Kalau ajar pun guna ilmu kebal, ilmu ghaib. Macam mana orang Islam nak hadapi musyrikin? Macam mana orang Islam nak hadapi tentera-tentera musyrikin yang kuat? Mari zaman Sayyidina Abu Bakar, mari zaman Sayyidina Umar, sehingga Islam berkembang, menjatuhkan kuasa besar Rom dan Parsi. Masa tu kuasa besar Rom dan Parsi. Di bawah kepimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jatuh tentera yang kuat ini. Guna apa? Guna kekuatan tentera. Tenteranya tak ramai dibandingkan dengan tentera-tentera Rom dan Parsi yang begitu ramai. Guna kekuatan apa? Akal, strategi, tipu helah, susunan senjata, susunan bala tentera, atau yang disusun oleh Sayyidina Umar, akhirnya mampu menjatuhkan kuasa besar. Bukan guna mukjizat semata-mata. Bukan guna ilmu kebal, ilmu ghaib semata-mata. Guna kekuatan akal yang ada, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Akal, kebanyakan menggunakan akal. Tuh cerita dia. Musyrikin pun menggunakan akal juga. Bacalah sejarah-sejarah perang dahulu. Jadi Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang terbesar. Belajarlah isi kandungan Al-Quranul Karim. Kamu boleh mencapai kemajuan dunia dan juga kemajuan akhirat. Nak maju di dunia, Allah ajar dalam Al-Quranul Karim. Nak maju di akhirat, Allah ajar dalam Al-Quranul Karim. Pusaka peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Itu. Baik. Tak kala nak layan permintaan musyrikin ini. Minta rumah tukar jadi emas. Itu. Ini orang panggil permintaan yang bukan mereka nak beriman. Permintaan yang nak mengejek-ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak patut layan. Itu dia. Baik.
Kata olehmu ya Muhammad, jawab Maha Suci Tuhanku, akan tiada aku ini melainkan manusia pesuruhnya, seperti segala rasul yang dahulu. Tiada mereka itu mendatangkan dengan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Demikianlah aku pun. Dan lagi permintaan mereka itu ta'annut, kerana menyusah payah Nabi sahaja, bukan kerana mengambil dalil hendak beriman. Kerana mukjizat Nabi sudah ada terlebih besar daripada yang dituntut itu, seperti belah 2 bulan, keluar air di celah-celah anak jari. Al-Quran, kalau mereka nak beriman, dah ada dah. Nabi belah bulan dengan tangan, kamu pun tahu air keluar melalui celah-celah jari Nabi. Bahkan Al-Quran itu mukjizat, ada depan mata kamu. Orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu, siapa-siapa yang pakar-pakar syair, mereka lah orang yang paling hebat, dan mereka paling pakar bersyair. Bila mereka banding dengan ayat Al-Quranul Karim, segala syair-syair mereka semua kalah. Mereka cuba buat apa yang ada seperti mana Al-Quranul Karim, akhirnya tak jadi, tak berjaya. Al-Quran cerita benda yang lepas, seperti mana cerita Kahfi, benda yang berlaku di gua. Cerita satu persatu. Benda yang berlaku sekarang, benda yang berlaku lagi akan datang. Mukjizat Al-Quran itu sudah cukup besar, tetap mereka tak beriman juga. Itu cerita dia. Baik. Wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu. Dan tiada suatu yang menegah manusia bahawa beriman ketika datang akan mereka itu oleh hidayah Rasul dan Quran, melainkan berkata mereka itu, melainkan bahawa berkata mereka itu, ab'atsallahu basyaran rasulah. Adakah bangkit Allah akan manusia itu jadi Rasul? Dan tiada bangkit malaikat jadi Rasul. Perkataan itu engkar Nabi Muhammad jadi Rasul itu sebab tiada beriman. Dan tiada suatu yang menegah manusia bahawa beriman ketika datang akan mereka itu oleh hidayah Rasul dan Al-Quran. Cukup dah nak beriman dengan Allah Ta'ala hantar Rasul dan Al-Quranul Karim. Dah cukup dah. Rasul menerangkan isi kandungan Al-Quranul Karim, mengajar dengan perkataan, mengajar dengan perbuatan. Dakwah tak berhenti-henti. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul. Dah cukup dah kalau nak beriman. Yang nak minta apa-apa lagi? Nak berhujah, nak bercakap, nak berlawan, berbantah, nak berhujah, mereka tak pernah menang. Hujah-hujah yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kuat sehingga mereka terkedu, tak mampu kata apa-apa. Makna kalau nak beriman dah cukup dah dua tu pun. Nah itu Rasul dengan Al-Quranul Karim. Malaikat berkata mereka itu, ab'atsallahu basyaran rasulah. Adakah Allah bangkit? Adakah bangkit Allah akan manusia itu jadi Rasul pula? Pasal apalah lantik Allah Ta'ala lantik manusia jadi Rasul, awak tak lantik malaikat pula? Dah tak mau. Orang tak mau ni macam-macam. Rasul di kalangan mereka bercakap macam mereka, makan minum macam mereka, tidur bangun macam mereka, manusia macam mereka. Tak mau. Bukan tak mau pasal betul tak betul. Tak mau pasal Rasul ni di kalangan manusia. Kenapa tak angkat Rasul ni di kalangan malaikat? Nak buat apa malaikat? Nak malaikat jadi Rasul? Nak cerita kata orang tak mau ni, dia bagi alasan macam-macam. Dia pusing macam-macam macam tadi. Bila tak boleh kata apa pula? Bila tak boleh bagi hujah apa-apa pula, berhujah dengan Rasul, dia kata pasal apa Rasul ni di kalangan manusia? Sepatutnya Rasul ni malaikat. Nah itu, baik. Dan tiada bangkit malaikat jadi Rasul. Perkataan itu engkar Nabi Muhammad jadi Rasul sebab tiada beriman. Tujuan kata itu nak tolak Nabi Muhammad jadi Rasul. Mereka tak mau terima.
Tak mau beriman. Tu cerita dia. Sepatutnya dengar apa yang Rasul sampai. Fikir elok-elok. Dengan hati yang ikhlas. Tetapi kalau dalam hati itu ada dengki, ada sakit hati, tak suka, tak mau beriman, dia minta dalih macam-macam. Macam tadilah, minta macam-macam. Akhirnya sekali, pasal apa Rasul ni malaikat dari kalangan manusia, sepatutnya Rasul di kalangan malaikat. Itu peminta yang pelik. Itu. Baik, dah tak mau beriman ni macam-macam dia bagi alasan. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Kata olehmu ya Muhammad, jika ada dalam bumi ini malaikat yang berjalan tetap sekalian ganti manusia, nescaya kami turun atas mereka itu daripada langit malaikat. Hei Muhammad, tolong jawab sat pada mereka itu. Kalau atas muka bumi ni hadut berjalan atas muka bumi, berkenderaan atas muka bumi, hadut makan minum atas muka bumi, semua atas muka bumi ni malaikat. Yang duduk atas muka bumi semuanya malaikat. Nescaya kata Allah, kami hantar malaikat lah jadi rasul. Kerana penduduk bumi ini malaikat. Tapi oleh kerana penduduk bumi ini manusia, Allah hantar manusia lah jadi rasul. Nak kata apa? Tadi dia peminta malaikat jadi rasul. Tak apa kata Allah, kalau penduduk bumi ini malaikat, kami hantar malaikat jadi rasul. Tapi oleh kerana penduduk bumi ini manusia, kami hantarlah manusia jadi rasul. Tu paling tepat, paling kena. Degil tak mau beriman. Macam-macam alasan. Nah itu. Ni manusia ni kalau tak mau terima kebenaran, dia bagi alasan macam-macam. Kadang-kadang alasan yang tak boleh masuk akal. Macamlah kafir Quraisy. Nah itu. Baik. Jika ada dalam bumi ini malaikat yang berjalan tetap sekalian ganti manusia, nescaya kami turun atas mereka itu malaikat jadi rasul kami. Karena tiada boleh jadi pesuruh kepada satu kaum itu malaikat daripada jenis mereka itu. Tak boleh jadi rasul malaikat jenis mereka itu. Baik, katakanlah penduduk bumi ini manusia, rasul dia malaikat. Malaikat tak tidur, manusia tidur. Malaikat tak kahwin, manusia kahwin. Macam mana jadi rasul? Malaikat tak makan, tak minum, manusia makan minum. Jadi tak sama. Tak sama. Tuh. Manusia ni manusia yang jenis nampak, malaikat jenis tak nampak. Macam mana nak jadi rasul? Allah hantar Nabi. Nabi ni manusia yang ada sifat-sifat kemanusiaan. Manusia makan, Nabi makan. Manusia tidur, Nabi tidur. Sebab Nabi, itu sama. Apa yang ada sifat-sifat kemanusiaan, makan, minum, tidur, berkahwin, ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan manusia. Sesuai dengan manusia. Manusia nak ikut jadi contoh teladan pemuda. Macam mana nak makan cara Nabi, macam mana nak tidur cara Nabi, macam mana nak kahwin cara Nabi, macam mana nak merintah cara Nabi. Itulah Allah Ta'ala hantar Nabi supaya tiru, ikut. Dak nak ikut malaikat. Kamu nak tiru cara makan macam mana sedangkan malaikat tak makan? Kamu nak belajar cara tidur macam mana sedangkan malaikat tak tidur? Kamu nak belajar cara kahwin macam mana sedangkan malaikat tak kahwin? Elok dah Allah hantar manusia menjadi rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasul akhir zaman nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Baik. Supaya dapat bercakap. Kalau kamu tak faham, kamu boleh bercakap dan faham daripadanya apa pun disuruh atau ditegur. Bahkan Rasul tu pula di kalangan orang Arab Quraisy boleh bercakap satu bahasa dengan mereka. Mereka boleh faham apa yang Nabi cakap. Tak faham mereka boleh tanya. Mereka boleh berdialog, berbincang dengan Nabi SAW. Cukup elok dah. Allah hantar Rasul di kalangan manusia. Kerana manusia ni sesuai dengan manusia juga.
yang mengajar mereka. Baik. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kata olehmu ya Muhammad, memadailah dengan Allah Ta'ala itu saksi antara aku dan antara kamu. Payah sangat, cukuplah antara aku dan kamu, Allah lah jadi saksi. Siapa betul, siapa salah. Walaupun kamu ni minta macam-macam, kamu kata macam-macam, kamu buat macam-macam, tugas Rasul, Nabi takkan putus asa daripada menyampaikan kebenaran Islam. Nabi terus sampaikan. Walaupun apa jua yang dihadapi oleh Nabi SAW, Nabi teruskan. Akhir sekali, cukuplah aku dengan Allah sebagai saksi. Hang tak mau kata aku Rasul itu pula. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah itu. Kalau kamu tak mau, hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah aku dengan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu. Padanya lah aku berserah. Fa in tawallau, kalau mereka tu berpaling, fakul, kata olehmu, hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah aku. Cukuplah aku dengan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, pada Dia lah aku berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dia adalah Tuhan arah yang maha besar. Dia tak mau ikut. Buat macam mana? Nah itu. Tugas Nabi berdakwah. Kuasa hidayah adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib yang bela Nabi waktu kecil, selepas kewafatan Tok Wan dia Abdul Muttalib, duduk dalam rumah Abu Talib sampai Nabi dilantik menjadi Rasul. Abu Talib membela Nabi, jaga Nabi. Tapi akhirnya Abu Talib mati tak beriman. Nak tunjuk apa? Kuasa bagi hidayah dan petunjuk ini kuasa Allah. Sebab tu bila kita dengar ceramah kuliah sampai hari ini pun, wabillahi taufiq wal hidayah. Allah sahaja yang boleh bagi taufik, dan Allah Ta'ala sahaja yang boleh bagi hidayah. Itu cerita dia. Kata olehmu ya Muhammad, memadailah dengan Allah Ta'ala itu saksi antara aku dan antara kamu atas sebenar aku Rasul, sama ada kamu beriman atau tiada. Terpulanglah. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Bahawasanya Allah Ta'ala adalah Ia dengan segala hambanya amat mengetahui lagi amat melihat dengan batinnya. Bahawasanya Allah Ta'ala dengan hambanya amat mengetahui lagi amat melihat. Mengetahui, melihat zahir dan batin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Yang kamu minta tadi ni sama ada dengan hati yang ikhlas nak beriman, ataupun kamu minta tadi tujuan nak ejek-ejek Nabi SAW, Allah tahu apa yang ada dalam hati perut kamu. Orang tanya kita ni pun lagu tu, ada orang tanya tujuan nak minta penjelasan. Bila kita bagi penerangan kepada dia, dia terima dengan baik dan dia seronok. Ada orang tanya kepada kita ni dengan tujuan nak uji dan test. Kalau kita boleh jawab, dia diam. Kalau kita tak jawab, yang tu dia seronok. Kenapa? Dia boleh bagi malu kita. Allah tahu, khabiran basira. Allah tahu apa yang ada dalam hati perut kamu. Allah tengok hati perut kamu, sama ada ikhlas ataupun tak ikhlas. Musyrikin dulu lagu tu ada minta pada Nabi SAW dengan tujuan nak ejek-ejek Nabi SAW. Bahkan kalau Nabi tunjuk mujizat sekalipun, macam mereka minta bulan terbelah, Nabi belah dengan tangan. Ada mereka beriman dah. Sebab apa tak beriman? Dah bulan terbelah dah. Mereka minta tu bukan tujuan nak beriman dengan hati yang ikhlas. Mereka minta tu tujuannya bagi Nabi tak boleh buat. Lepas Nabi tak boleh buat, mereka nak ejek Nabi, mereka nak kutuk Nabi, mereka nak cerca Nabi. Allah tahu apa yang ada dalam hati perut mereka. Hak ni pun bukan boleh Nabi, bukan tak boleh Nabi keluar air memancut Mekah sehingga keluar mata air mengalir di celah-celah bukit dari Mekah tu boleh. Tapi kalau jadi lagu tu mereka beriman? Tak juga. Sebab apa? Allah tahu apa yang ada dalam hati perut mereka. Tu cerita dia. Betul lah. Kalau jenis hati tak elok ni, apa? Macam sebut Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin.
Ini kita tidak ada ragu-ragu. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kena ada sifat takwa. Quran ni dia bagi petunjuk pada orang yang jujur. Walaupun dia tak Islam lagi, tak beriman, tapi hati dia jujur. Jujur ni sifat takwa. Dia belajar, lama-lama dia boleh beriman. Sebab ada sifat takwa dalam hati dia. Sama juga bila kita mengaji ni. Kita mengaji, tujuan apa? Hak kita panggil niat tadi. Kalau kita mengaji, nak tambah ilmu, nak buang kejahilan. Kita sedar kita ni ilmu tak banyak. Kita sedar kita dosa banyak. Kita sedar umur kita dah terbuang banyak dah. Masa ni lah kita nak kaji, nak mengaji Al-Quranul Karim. Kita sedar semua tu. Kita belajar, nawaitu kita tak ada lain. Tak mau hidup dalam kejahilan. Maka insya-Allah Al-Quran jadi petunjuk pada kita. Tapi kalau ada niat yang lain, saja nak pergi dengar tengok depa kata apa. Ustaz tu pun bukan tara mana. Hak mengaji lagu tu sampai bila pun duk lagu tu lah. Kenapa? Dia tak ada orang panggil tak ada sifat takwa dalam hati dia. Lebih lagi bengkak hati dengan orang pula. Sakit hati dengan orang tu, sakit hati dengan orang ni. Orang ni takkan boleh petunjuk. Ikhlas macam musyrikin tadi lah. Depan Nabi SAW minta macam-macam pada Nabi SAW, Nabi tak layan. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati perut mereka. Baik, sebab tu jagalah hati. Biar hati kita ni ikhlas. Kullun nasu halka illa al-alimuna wa kullul alimina halka illa al-amiluna wa kullul amilina halka illa al-mukhlisun wal mukhlisun ala khatarin azim atau kama qala. Tiap-tiap manusia rosak binasa, kata Nabi, kecuali orang yang berilmu. Boleh dia tak rosak, kena ada ilmu pun tak rosak. Dan orang yang ada ilmu pun rosak, kata Nabi, rosak binasa, kecuali dia beramal dengan ilmu dia. Ilmu banyak tapi tak beramal, nak buat apa? Kecuali dia beramal dengan ilmu dia. Kata Nabi, orang yang beramal pun rosak binasa juga. Dia ada ilmu, dia beramal pun rosak binasa juga, kecuali dia beramal dengan ikhlas. Semayang nak menunjuk ke orang, nak apa? Binasa, celaka. Puasa nak menunjuk ke orang, buat apa? Sedekah nak menunjuk ke orang, buat apa? Bangun tahajud nak menunjuk ke orang, buat apa? Saja semayang pitanya dahi berkeras, berkuat sikit, berhitam. Apa nak nampak muka dia tu muka orang yang rajin sujud, dahi dia tu dahi rajin sujud, apa semua tak ikhlas. Sedekah nak nama, nak menunjuk-nunjuk sebagainya, apa semua tak jadi kerja juga. Dia ada ilmu, dia beramal tapi tak ikhlas. Wal mukhlisun ala khatarin azim, kata Nabi, orang yang dia kata ikhlas itu pun di atas jurang bahaya yang besar. Ni saya sedekah ikhlas lillahi ta'ala, saya tolong ikhlas lillahi ta'ala. Hang kata ikhlas, yang nilai ikhlas itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana pada mulut hang kata ikhlas, pada Allah tak ikhlas. Pergi ke akhirat, lepas pada mati, nak harap amal yang kita buat tu sebagai bekalan kita, cek tengok kosong, habis dimakan oleh tak ikhlas tadi. Nak panggil riak, ujub. Sehingga bila dia pergi nak cari amalan di akhirat esok sebagai bekalan, dah tak ada apa bekalan, itu je. Allah kata, kamu buat di dunia dulu bukan aku. Buatkan orang. Buat nak bagi orang puji, buat takut orang kata, buat nak pada nama. Hari ini kata Allah, pergi cari orang tu, dia minta tolong pada dia, minta pahala pada dia, minta apa pada aku. Ini benda yang paling takut dan sangat Nabi takut, kata Nabi. Kerana bila pergi pada manusia di akhirat, tentu manusia tak boleh bagi apa-apa. Tak boleh bagi apa-apa. Itu cerita. Itu. Tak faham, tanya. Tanya dengan ikhlas, jangan niat nak uji, nak test orang. Nak minta apa-apa, minta dengan ikhlas. Ni jangan jadi perangai musyrikin, minta supaya Nabi tak boleh buat, lepas tu nak ejek Nabi. Ini hati perut yang ada pada orang-orang yang dengki pada Nabi SAW. Akhirnya binasa semua orang-orang ni. Itu. Baik.
Man yahdillah fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunih. Jadi man yahdillahu fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya. Wallahu a'lam.